Intervensi pembinaan pasukan. Intervensi ini adalah satu pembinaan pasukan membantu meningkatkan hubungan dan prestasi dalam kalangan ahli pasukan lah. Berkumpul di bawah satu objektif bersama sebagai satu pasukan, dan kebiasaannya ia termasuk dalam latihan pembangunan dan kemahiran, juga pelbagai aktiviti dalam pasukan lah. Intervensi pembinaan pasukan ini juga adalah satu subset daripada campur tangan pembangunan pasukan yang lebih besar, inisiatif ODI, dan termasuk pelbagai alatan dan proses lah dalam pembinaan pasukan, seperti proses kumpulan manusia, bengkel berasaskan kemahiran, instrumen psikometrik, latihan pembinaan pasukan, dan aktiviti pembinaan pasukan yang direka khas untuk meningkatkan kerja berpasukan dan juga prestasi pasukan. Intervensi pembinaan pasukan juga adalah satu strategik intervensi OD berskala besar menggunakan pendekatan penyelesaian masalah untuk pembinaan pasukan dalam bantu pasukan yang ditubuhkan mengenal pasti dan menangani halangan dan kekangan dalam prestasi tinggi. Jenis intervensi pembinaan pasukan yang berbeza ada 4. Yang pertama, pembinaan pasukan berasaskan personaliti. Yang kedua, pembinaan pasukan berasaskan aktiviti. Ketiga, pembinaan pasukan berasaskan kemahiran. Dan yang terakhir, pembinaan pasukan berasaskan penyelesaian masalah. Pertama sekali, kenal pasti isu atau masalah yang berlaku dalam organisasi. Satu pasukan yang besar terdiri daripada sekumpulan kecil orang yang mempunyai kemahiran pelengkap, yang komited kepada satu perkara biasa mengenai tujuan, matlamat, pendekatan yang mana mereka saling bertanggungjawab. Jumlah usaha ahli pasukan jauh lebih besar daripada usaha individu yang bekerja sendiri. Isu atau masalah perlulah kita belajar untuk berkonfrontasi tanpa memusnahkan proses pasukan. Penyelidikan menunjukkan bahawa pasukan berprestasi tinggi mampu menjadi pengantara konflik mereka sendiri manakala meningkatkan produktiviti dan juga mengeratkan hubungan. Konflik pasukan. Konflik pasukan ini menyebabkan ketidakselesaan, kemarahan, kecewa, sedih dan kesakitan yang tinggi kepada orang ramai. Konflik pasukan jika tidak diselesaikan mungkin meningkatkan pengelakan ketidakupayaan secara lisan dan kebencian. Konflik ini juga adalah satu perjuangan untuk menentang atau mengatasi pertandingan kuasa lawan, perselisihan, pertempuran, keadaan atau keadaan pembangkang, antagonisme, perselisihan, pertembungan dan juga pelanggaran. Pasukan baru sebagai contoh mungkin mendapati diri mereka dalam konflik kerana pembincangan bahawa mereka perlu ke arah kata putus yang tiada penyelesaian. Lakukan diagnosis yang sesuai untuk mengenal pasti punca masalah. Proses ini akan memahami cara organisasi berfungsi dan ia menyediakan maklumat yang diperlukan untuk mereka membentuk intervensi perubahan. Diagnosis ini berlaku sepanjang masa dan pengurus, ahli organisasi dan pengamal audit sentiasa memahami pemacu keberkesanan organisasi dan bagaimana serta mengapa perubahan berlaku dalam cara tertentu. Sebagai contoh, pengurus mungkin mendapatkan bantuan pengamal OT untuk mengurangkan ketidakhadiran di jabatan dia. Pengurus dan perunding OD secara bersama memutuskan mendiagnosis punca masalah dan memeriksa rekod ketidakhadiran syarikat dan menemubuah pekerja terpilih
tentang kemungkinan sebab ketidakhadiran mereka. Kaedah diagnosis yang digunakan ialah menggunakan sistem terbuka dan tertutup. Sistem tertutup mempunyai sempadan yang agak tega dan tidak boleh ditembusi, manakala sistem terbuka mempunyai sempadan yang jauh lebih telak. Perincian diagnosis yang dilakukan ialah dengan mengenal pasti dimensi persekitaran yang mempengaruhi tindak balas organisasi terhadap kuasa luar. Setiap kuasa ini boleh menjejaskan organisasi secara langsung dan tidak langsung, seperti wabak SARS yang menjejaskan ketidakpastian permintaan untuk pelancongan. Analisis kohort yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan data sejarah untuk memeriksa dan membandingkan segmen tingkah laku pengguna yang ditentukan dan kemudiannya dikumpulkan dengan pengguna lain yang mempunyai ciri yang serupa. Melaksanakan intervensi berkesan ialah satu proses untuk memastikan bahawa aspek-aspek utama pendekatan yang dilaksanakan untuk memenuhi keperluan tempatan. Intervensi ini boleh membantu inisiatif komuniti yang menggabungkan pemahaman komuniti dan peringkat populasi. Intervensi yang menyasarkan hubungan interpersonal dan dinamik prestasi kumpulan digunakan untuk mengubah cara seseorang individu seperti pengurus berkomunikasi dengan pekerja. Boleh digunakan untuk mengubah tingkah laku yang tidak produktif untuk mencipta tabiat yang produktif dan untuk meningkatkan harga diri secara keseluruhan. Intervensi kumpulan melihat cara kumpulan dibentuk dan bagaimana mereka berfungsi. Bagaimanapun, ia boleh menyasarkan kumpulan besar seperti yang terdiri daripada pengurusan, pekerja dan pihak berkepentingan. Kepimpinan yang lemah. Keupayaan untuk berkomunikasi dan bekerja dengan individu dan kumpulan orang, memotivasi dan memberi inspirasi kepada kerjasama adalah alat penting kepada seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat adalah orang yang berwawasan, yang boleh menterjemahkan impian menjadi tindakan. Keperluan perubahan. Halangan terbesar yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin menjejaskan perubahan dalam perniagaan ialah pengurus dan pegawai syarikat tidak membuat alasan mengapa ia perlu. Hanya mengumumkan secara unilateral bahawa perubahan akan berlaku. Mereka yang membuat pengumuman itu dalam bahasa yang penuh dengan statistik dan fakta yang mungkin tidak berkaitan. Penggunaan ketakutan adalah motivator yang biasa tetapi tidak benar-benar berkesan. Insentif terbaik untuk orang ramai memahukan perubahan untuk melihat bagaimana perubahan itu akan menjadikan hidup mereka lebih baik. Tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Merealisasikan tempat kerja yang mesra pekerja atau meningkatkan keberkesanan pengumpulan dana. Matlamat pembangunan organisasi adalah untuk membantu organisasi mencapai matlamat mereka. Matlamat ini boleh meningkatkan prestasi perniagaan dari segi kewangan, kepuasan pengguna dan pekerja, membina penglibatan pekerja, pengurusan dan pihak berkepentingan, pengenalpastian dan promosi sumber unik, kecakapan, produk dan budaya yang akan membantu organisasi. 3 elemen utama proses intervensi yang komprehensif iaitu menilai maklumat, memproses strategi baru dan mengintegrasikan pendekatan baru. Terusnya kesimpulan. Pengurangan atau pencegahan konflik boleh menggunakan pendekatan tingkah laku atau sikap untuk menguruskan konflik. Pengurus boleh merangsang konflik melalui pengenalan perubahan, meningkatkan kekaburan tugas dan mewujudkan saling kebergantungan atau persaingan. Pengurusan konflik ditarifkan sebagai penggunaan penyelesaian dan merangsang teknik untuk mencapai tahap konflik yang diingini. Dalam rundingan, pengurus boleh menggunakan pelbagai gaya pengurusan konflik termasuk mengelak, menampung, bersaing, berkompromi dan bekerjasama. Pengurus harus berusaha untuk mewujudkan konflik organisasi positif yang menghargai kepelbagaian memperkasahkan pekerja. Individu yang lebih fokus mengenai kemerdekaan dan dengan kurang penekanan pada saling bergantung mungkin
tertarik kepada gaya persaingan dalam menghadapi konflik.